Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Zikri dan Nasrul sihat ya semua? Sehat-sehat, Alhamdulillah, alhamdulillah. sehat. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk perbualan ini. Jadi kita ni nak bincang tentang projek kita, iaitu nak bincang cara yang terbaik untuk sebarkan ilmu kepada pelajar melalui pelbagai platform atau pelbagai medium. Jadi saya harap semua sedia untuk berkongsi idea. Ya, saya begitu teruja nak berbincang tentang perkara ini. Dengan perkembangan teknologi sekarang, banyak yang boleh kita lakukan untuk menarik minat pelajar-pelajar kita. Terima kasih Rusdi kerana telah mengundang saya pada hari ini. Saya memang lebih cenderung pada bahan tradisional, tapi saya terbuka untuk berbincang. Oh begitu. Jadi Nasrul dan Zikri, jadi pertama sekali saya nak buka topik untuk mengenali pandangan asas tentang media pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke cadangan, saya nak tahu pandangan asas masing-masing tentang kepentingan medium digital dan tradisional. Pertama sekali Zikri, sebagai seorang yang selalu gunakan teknologi, boleh awak kongsikan pandangan awak untuk ni? Oh, pandangan saya tentang teknologi Baiklah. Pada pandangan saya, teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi pendidikan dan media sosial sangatlah efektif. Dengan adanya platform-platform seperti YouTube dan sebagainya, kita boleh hasilkan video pendek dan video tersebut begitulah menarik sehingga membolehkan pelajar-pelajar belajar pada bila-bila masa saja jika mereka mempunyai waktu yang lapang. Satu cadangan yang baik Zikri. Kita sememangnya telah memiliki media sosial dan platform-platform seperti YouTube dan sebagainya. Tetapi bagi saya, bahan tradisional seperti buku masih lagi penting. Tak semua pelajar selesa dengan pembelajaran digital, terutama mereka yang lebih gemar membaca buku untuk belajar. Faham? Nampaknya kita ada dua pendekatan yang berbeza tapi saling melengkapi. Jadi macam saya setuju juga apa yang Zikri cakap tadi pasal digital banyak. Jadi Nasrul pun setuju juga, tak semua boleh macam tu. Jadi ini membawa kita ke perbincangan tentang bagaimana kita boleh seimbangkan kedua-duanya. Jadi saya nak buka topik yang kedua, iaitu cabaran dalam penggunaan teknologi dan bahan tradisional. Sekarang mari kita bincang tentang cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua medium ini. Zikri, dalam pengalaman awak menggunakan teknologi untuk belajar, apakah halangan yang sering kali timbul ketika awak menggunakan teknologi tersebut? Oh, dalam pengalaman saya salah satu cabaran utama ialah sambungan internet. Ada pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar dan kawasan dengan akses internet yang agak terhad. Perkara begini menyebabkan mereka belajar dengan baik melalui platform-platform digital yang ada yang memerlukan rakaian internet yang begitu bagus. Benar sekali Zikri. Pelajar di kawasan pedalaman mungkin memiliki masalah untuk mendapatkan jaringan internet. Tetapi, bukan itu sahaja masalah yang dihadapi oleh kita. Adakah Cik Zikri tahu masalah apa? Oh, Tak tahu kan? saya tidak Tak tahu saya tahu. beritahu. Saya tidak tahu. Okey, saya beritahu kan. Okey. Tak semua keluarga mampu untuk sediakan peranti yang sesuai untuk anak-anak mereka untuk belajar secara digital. Maklumlah, peranti-peranti ini mahal. Betul tak HD? Oh, betul, saya setuju. Jadi macam Zikri tadi, saya nampak macam ada sangkut-sangkut. Itu mungkin cabaran juga tu bagi digital.
Mungkin internet je slow sikit. Jadi kita kena fikir balik cara untuk pastikan semua pelajar dapat akses kepada bahan pembelajaran. Tak kira lah sama ada mereka mempunyai akses internet ataupun tidak. Jadi saya nak teruskan ke topik yang ketiga, cadangan gabungan. Itu manfaatkan kelebihan kedua-dua medium. Jadi bagaimana kalau kita sediakan bahan gabungan? Macam Zikri, awak rasa adakah gabungan video pembelajaran dan nota bertulis tu dia dapat membantu? Faham tak? Dia gabungan. ini contoh-contoh gangguan internet lah ni. Sini kita nampak dia tersenyum lebar di situ. Cik Zikri dia sedang mengalami gangguan internet. Cik Zikri. Hello. Oh, saudara Zikri nampaknya internet tadi problem ya? Internet saya tidak dapat diakses dengan baik. Jadi kita bertemu kembali ya. Ya. Saya ulang balik lah soalan tadi sebab mungkin Okey, baik. Nak tanya, jadi Zikri, adakah awak rasa gabungan video pembelajaran dan nota bertulis dapat membantu dalam pembelajaran? Macam mana je dapat membantu tu? Video bertulis dan nota pelajaran digabungkan bersama Saya rasa itu merupakan cadangan yang sangatlah baik. Di mana kita boleh memulakan dengan menghasilkan video pengenalan untuk topik yang agak sukar. Dan kita juga boleh sertakan nota-nota dalam bentuk PDF yang boleh dicetak. Saya suka idea awak Zikri. Mungkin kita boleh sediakan ringkasan nota yang mudah untuk dibaca supaya pelajar-pelajar yang lebih gemar menggunakan kaedah fizikal atau kita sebut kaedah tradisional juga dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Saya rasa itu lebih sesuai untuk pelajar yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi. Betul juga kan. Cadangan yang baik lah. Jadi dengan menyediakan video dan nota, kita sebenarnya memberi lebih banyak pilihan kepada pelajar. Saya nak tanya satu lagi lah Kak Zikri. Boleh tak awak Boleh. bentuk video, contohnya macam berapa minit atau gaya penyampaian yang sesuai. Kiranya kita buat video tu kan digital kan. Apa yang awak mahir. Cadangan bagi bentuk video mungkin kita boleh buat video pendek antara 5 hingga 10 minit untuk setiap topik-topik utama. Saya rasalah pendekatan interaktif seperti animasi atau grafik ringkas boleh menarik perhatian pelajar. Mungkin pelajar lebih tertarik dengan animasi yang begitu hebat. Bagus juga tu. Kan budak-budak saya tengok kartun. Saya perasan video yang pendek dan terus kepada isi mudah untuk difahami. Jadi saya rasa kita boleh memasukkan elemen yang akan memudahkan pelajar untuk mengulang kaji. Contohnya di akhir video kita akan menyelitkan isi-isi atau poin-poin penting di penghujung setiap video. Saya faham juga apa yang Nasrul cakap tu sebab macam kita dulu kan pernah merasa pembelajaran waktu PKP kan. Memang betul. Banyak lah. Contoh macam cikgu, dia tak dapat nak buat kelas hari ni. Jadi dia bagi video. Video tu memang banyak membantu. Contoh macam kita tengok. Contoh kalau matematik kita tengok siapa? Dr. Wong. Kalau awak Zikri, awak tengok siapa? Saya tengok Sufati. Tapi kalau bahasa Inggeris pula
banyak konten-konten menarik daripada Sir Asai lah. Itu memang idola saya. Oh, Banyak Sasai Kita ada bekas pelajar siasat dalam kelas kita. Ya. Sudah. Cukup dekat sini. Kita sambung ke perbincangan kita. Okey, Okey, baik. kita teruskan dengan topik yang keempat lah. Jadi kita nak tanya tentang format dan kandungan. Nasrul, untuk nota pula, apa format yang sesuai supaya ia padat? Isinya memang banyak tapi ia senang nak faham. Saya rasa lah kan, kita boleh buat dalam bentuk point. Lepas tu kita boleh masukkan contoh ataupun gambar untuk menarikkan lagi minat. Kalau kita perasan, jika kita perasan, nota yang terlalu panjang, pelajar tak baca pun sebab membosankan. Itulah pendapat saya. Saya bersetuju dengan pendapat Nasir tadi itu. Kita juga boleh menambah baik sedikit Mungkin kita juga boleh masukkan soalan dalam latihan soalan-soalan latihan dalam nota tersebut. Supaya pelajar boleh menggunakan soalan-soalan tersebut sebagai panduan mereka untuk menguji tahap kefahaman mereka tentang perkara-perkara yang telah mereka belajar. Betul juga tu Zikri. Jadi soalan memang banyaklah boleh bantu mereka faham topik dengan lebih mendalam. Jadi mungkin setiap nota yang diberi itu akan disertakan dengan satu atau dua soalan ringkas bagi pelajar tu jawab. Jadi dalam masa yang sama tu mungkin mereka akan lebih faham apabila jawab soalan tu. Jadi saya nak teruskan dengan topik yang seterusnya iaitu strategi menarik minat pelajar dan penerapan kemahiran. Marilah kita fikir macam mana untuk buat pelajar lebih berminat. Dari segi pengalaman awak kan Zikri, apa yang kita boleh buat untuk jadikan video kita lebih menarik? Dari pengalaman saya untuk membuat video itu menjadi lebih menarik, kita boleh buat video dalam bentuk cerita ataupun situasi di mana situasi tersebut berkaitan dengan kehidupan seharian pelajar. Perkara ini membuatkan mereka rasa ilmu dipelajari mereka lebih relevan di mana kita dapat mengaitkan kehidupan mereka dan pelajaran dalam waktu yang sama. Saya setuju. Bila pelajar dapat kaitkan topik dengan kehidupan sebenar, mereka akan lebih mudah faham dan ingat perkara itu. Kita boleh masukkan contoh-contoh yang dapat difahami oleh murid-murid. Maksud saya contoh-contoh yang mereka dapat lihat di kehidupan seharian mereka. Mungkin kita juga boleh sediakan sesi interaktif secara langsung. Macam soal jawab melalui Google Meet ataupun platform yang lain seperti macam sekarang ni video call boleh, WhatsApp ada, macam-macam sekarang. Tapi pelajar ni tanya macam-macam soalan lah untuk beri pendapat ke. Jadi contoh macam kita ni kan banyak kerja kan, banyak. Jadi sekarang kita ada plan dan cadangan. Kita perlu merancang jadual penghasilan dan pembahagian tugas. Zikri, adakah awak sanggup untuk uruskan bahagian video dan aplikasi tu? Awak kan pro bab internet ni. Bab IT. Jangan macam tu, biasa je. Saya boleh uruskan bahagian-bahagian seperti itu. Di mana saya boleh mungkin saya akan mulakan dengan video pengenalan dan cuba buat satu contoh kuis digital. Nasrul? Saya rasa saya akan buat nota ringkas dengan bentuk-bentuk poin yang penting dan sedikit soalan untuk merungkai kembali apa yang dipelajari. Boleh tak? Oh, jadi macam inilah Zikri uruskan bahagian-bahagian IT dan awak buat nota-nota ringkas dan poin-poin penting.
Awak selitkan latihan. Jadi saya nak sediakan senarai semak lah untuk apa yang kita perlukan. Supaya kita tak tertinggal apa-apa. Saya nak nanti saya akan sediakan senarai semak untuk semua perkara yang kita perlu sediakan. Ziki, adakah awak perlukan apa-apa sumber atau apa-apa untuk buat video dan aplikasi kuis tu? Mungkin saya memerlukan perisian penyuntingan video dan akses ke platform kuis. Di mana saya boleh menggunakan aplikasi seperti Canva untuk membuat grafik dan Kahoot atau menggunakan Quizizz untuk kuis. Saya akan sediakan nota dalam aplikasi Microsoft Word supaya mudah untuk diedit. Saya rasa saya memerlukan sumber dari mana bahan rujukan tersebut. Saya ingin mengetahui sumber dari mana kita mendapatkan bahan rujukan. Oh, jadi Nasrul awak akan buat dalam Word lah ya? Betul tu. Nanti senang untuk edit. Jadi bahagian tugas dah settle. Untuk tempoh masa pula, berapa lama yang awak semua perlukan untuk buat? Contoh Zikri, untuk buat video pertama berapa lama yang awak perlukan? Tempoh masa, mungkin saya memerlukan dalam seminggu. Memang agak lama sebab untuk buat video ni agak sukar sebenarnya, di mana saya perlu merancang terlebih dahulu, lepas tu baru saya rakam, lepas tu baru edit. Proses-proses tu mengambil masa agak lama untuk dibuat, sebab itu saya memerlukan tempoh dalam masa seminggu. Seminggu lama sangat tu. Saya rekod video tekan tak. Benda banyak, proses lama. Faham. Tu gempak, masa pun kena ambil masa lama lah. Betul. Tak mudah orang faham. Nasrul, berapa lama awak nak siapkan nota dan soalan latihan tu? Saya rasa untuk nota yang pertama mungkin akan mengambil masa dalam 5 hari kerana saya perlu mengambil kira kemampuan pelajar-pelajar yang akan saya sampaikan nota tersebut. Setelah saya telah mengetahui kemampuan daripada setiap pelajar tersebut, saya dapat menyiapkan satu nota dalam masa 3 hari. Bagus. Ni tak apalah sebab ni kalau tak apalah. Jadi selepas bahan dah siap, kita boleh kongsi melalui platform seperti Google Drive atau Telegram untuk akses pelajar. Jadi kita buat benda-benda ni pun kita perlukan penilaian dan sesi maklum balas. Saya cadangkan kita buat soal selidik ringkas lah untuk minta bantuan. Macam biasa kalau kita dekat dalam grup tu ada orang hantar soal selidik banyak kat Google Form. Patut ke kalau kita buat Google Form atau kita buat yang lain? Saya sangat setuju apabila kita ingin buat maklum balas ni, tidak kira menggunakan apa-apa Google Form ataupun apa-apa saja. Maklum balas ni penting sebenarnya, di mana kita dapat tahu apa kekurangan kita, apa kesilapan kita, supaya kita dapat menambah baik kandungan untuk topik-topik seterusnya, supaya pelajar-pelajar lebih mudah faham dan mudah mengikuti apa yang ingin diajarkan. Bagus juga tu. Dengan maklum-maklum balas ini, kita boleh tahu sama ada gabungan teknologi dan tradisional ini benar-benar dapat membantu pelajar ke tidak. Jadi kita akan menggunakan maklum balas mereka ini untuk memastikan perkara tersebut. Jadi nanti siapa yang akan buat soal selidik? Google Form. Saya rasa Rusdi lah. Setuju. Akan buat form. Dalam soalan-soalan tu nanti saya akan selit-selitkan lah apa soalan yang sesuai untuk ni. Boleh.
Alhamdulillah kita dapat selesaikan perbincangan kita. Saya rasa kita sudah ada plan yang jelas sekarang. Terima kasih Zikri dan Nasrul kerana sudi meluangkan masa dengan saya dan saya hargai komitmen semualah. Ada Sama-sama Rusdi. Sama-sama Rusdi. Ada apa-apa lagi tambahan ke? Mungkin tidak untuk waktu ini ya. Saya rasa cukup setakat ini saja. Dah banyak apa yang kita bincangkan pada hari ini. Ya ke banyak? Kita ada video jangan panjang. Nanti orang tak tengok pun. Betul. Salah satu Kita padat ringkas. sesat. Tak sesat. Dengan video ni. Jadi saya nak ucapkan semoga berjaya lah awak semua buat semua tu. Zikri, awak ingat skop awak buat apa? Saya ingat. Nasrul kan Ingat. Alhamdulillah ingat. 7 hari tu jangan lebih lah. Tak InsyaAllah. Kalau boleh kurang, saya kurangkan lagi 7 hari tu Okay. Apa? Pelan-pelan. Biar lambat asalkan selamat. Kalau boleh didik tu panjangkan lah. Extendkan lah didik tu. Kalau ada apa-apa masalah atau urusan nak tanya boleh bagi tahu saya lah. Call je boleh. boleh rujuk Rusdi Baik. Semoga buat dengan betul lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Projek ni akan berjaya, saya percaya. Amin. Ya Allah. Amin. InsyaAllah. Macam biasa lah kita nak keluar daripada perbualan ni, kita nak buat apa ya? Kita screenshot dulu Betul. Okay. 1, 2, 3. Ni. Okay. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dengan awak semua kerana sudilah. Jadi kalau ada apa-apa ingat Roger saya. Saya pun nanti kalau ada Baik Rusdi. Okay. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.